Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid tingkatan 1 SMK Bandar Bukit Kayu Hitam. Okey, seperti mana biasa, hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita. Di mana sesi PDPR kali ini kita akan teruskan dengan bab 4 lagi, iaitu kita naik sikit dia punya topik tu, iaitu kita masuk dalam topik kadaran. Okey, dalam topik kadaran ni dia ada kaitan dengan nisbah dan juga kadar yang kita belajar baru-baru ni. Okey, kita tengok pada slide yang seterusnya. Okey, baik murid-murid. Dalam muka surat kadaran ni dalam muka surat 84, dalam kuteks semua, cuba cek kuteks muka surat 84. Okey, di situ kita akan tengok apakah hubungan antara nisbah dan kadaran. Okey, baru ni kita dah belajar tentang kadar, di mana kadar tu kita ada kaitan dengan nisbah. Di mana nisbah tu kalau dari segi definisi dia kita akan tengok satu persatu sampai kepada kadaran. Okey, yang pertama sih kita tengok menentukan hubungan lah. Ini kita tengok hubungan nisbah dengan kadaran. Baru ni kita tengok nisbah dengan kadar. Okey, definisi nisbah pada asalnya di sini kita tengok. Okey, kita tengok pada awal ni iaitu di mana nisbah digunakan untuk membandingkan dua kuantiti dua kuantiti yang sama jenis dan diukur dalam unit yang sama. Sebab tu kita tengok kuantiti ni satu kuantiti, dua kuantiti. Jadi kita kena samakan, walaupun sini gram, sini kilogram, kita kena samakan dia punya nilai tu. Kalau kilogram dua-dua. Jadi nisbah ada di sini kita buat 5 titik bertindik 9. Ini dikategori sebagai nisbah. Okey, kita teruskan Okey, yang dikatakan sebagai kadar tu pula. Okey, kita jadikan dalam bentuk pecahan. Di mana dalam pecahan ni kadar menunjukkan dua kuantiti yang berbeza unit. Yang tadi sama unit sama jenis dan sama unit. Ni dua kuantiti juga tapi yang berbeza unit antara satu sama lain, berhubung antara satu sama lain Di mana kedua-dua ni kita guna pakai untuk menentukan kadar dia. Kadar dia contohnya 285 km, kadar dia dalam masa 3 jam. 3 jam dia boleh bergerak sejauh 285 km. Okey, untuk hari ini kita akan tengok kadaran. Kadaran ni benda iaitu suatu hubungan pula. Hubungan dia yang macam mana dengan nisbah ni? Menyatakan kesamaan antara dua nisbah. Yang ni pun menunjukkan kuantiti yang berbeza unit tapi berhubung satu sama lain, tapi dalam bentuk nak tengok dia punya kadar. Di sini kita nak tengok kadaran ni iaitu suatu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah. Okey, dua nisbah atau kadar ni nisbah ataupun kadar. Okey, kadaran boleh diungkap dalam bentuk pecahan. Okey, macam dalam bentuk pecahan tu kita tengok. Okey, contoh dalam buku surat 84 tu ada bagi dalam aktiviti penerokan tu, anda telah menggunakan kadaran untuk mencari bilangan perkataan yang disalin oleh pelajaran dalam masa 1 jam. Okey, 1 jam. Okey, contoh sini Okey, asal dia 45 minit. 45 perkataan dalam tempoh 5 minit. Tapi kalau dalam 1 jam, 5 ni kena darab 12 dapat 60. Misalnya cukup 1 jam, jadi yang di atas pun kena darab dengan 12. Jadi kita akan dapat 540 perkataan dalam tempoh 60 minit 1 jam. Jadi yang dikatakan kadaran ni sama. Nilai yang sebelah sini ni walaupun nilai dia kecil tapi dia akan sama apabila dia didarab dengan 12. Jadi tak samalah. Kalau dibagi pada yang kecil pun dipermudahkan balik, dia akan dapat balik nilai yang 5 minit 5 minit dia akan dapat 45 perkataan. Ini maksud kadaran. Okey, kita terus dengan muka surat 84. Okey, muka surat 84. Okey, apakah hubungan tadi? Sama juga. Okey, kita akan tengok kadaran secara lebih detail. Okey, contoh nombor 7. Ini muka surat 85 contoh nombor 7 ni muka surat 85, tapi definisi di muka surat 84. Okey, contoh nombor 7. Okey, tulis satu kadaran bagi setiap situasi berikut. Ada tulis kadaran. Okey, macam mana tu? Jika 10 biji kacang mempunyai gisim 17 gram, maka 30 biji mempunyai gisim 51 gram. Okey, jadi yang pertama ni dia bagi nilai dia kadar dia adalah 10 biji kacang dan juga 17 gram. Okey, bila ada 10 biji berat dia 17 gram. Bila ada 30 biji berat dia 51 gram. Okey, jadi penyelesaian dia akan selesai macam inilah. 17 gram yang pertama ni kadar yang pertama 17 gram. Dia punya berat dia akan dapat 17 gram, kita akan dapat 10
10 biji lah. Kalau berat dia bertambah 51 gram, maka kita akan dapat 30 biji. Ini dari segi ayat yang dia bagi, kita susun balik macam ni. Letak simbol sama dengan je. Letak simbol sama dengan tengah-tengah ni, tulis balik nilai. Yang atas ni kena sama lah. Kalau atas gram, atas bawah ni pun gram lah. Kalau bawah ni biji, bawah ni pun biji lah. Jangan tertukar pula. Tertukar tak jadilah. Okey, kita tengok contoh yang nombor 2. Dia kata apa? Jelajah lumba pasukan itu dilangkaui, bermula di Kedah, berakhir di Melaka, meliputi jarak dah. Jarak dia ni 1180 km. Jarak ini ialah 23.6 cm pada sebuah peta. Jadi peta dengan realiti tak sama. Jadi dia punya kadar di situ, jarak 1180 ni sama dengan 23.6 cm dalam sebuah peta dengan keadaan 1 cm mewakili 50. Okey, jadi dia nak tulis macam mana? Dia tulis dulu yang ni. 1 cm mewakili 50 km. Okey, sama dengan 1180 km per dengan 23.6 cm. Ini yang dimaksudkan dengan apa yang dikatakan dengan kadaran. Kadaran ni dia nak tengok sama dengan nilai dia sama dengan. Maksud dia kalau dalam peta ni kalau tunjukkan 23.6 cm ni, jauh dia berapa jarak? 1180 lah. Kalau dia menunjukkan 1 cm sama dengan 50 km. Okey, itu dia punya dari segi apakah hubungan antara nisbah dan kadaran untuk topik kita hari ni. Jadi saya harap semua dapat boleh faham apa itu nisbah, apa itu kadaran. Jadi untuk memahami topik yang lebih lanjut, jadi saya harap kamu teruskan menjawab lah. Saya bagi link tu, link dalam Google Form tu, di mana kita akan buat latihan latih diri 4.3A. Soalan dia nombor 1 A, B, C tu. Jadi kamu akan buat dah dalam buku tulis kamu, dan juga kamu akan jawab dalam Google Form tu lah. Google Form tu untuk sebagai rujukan saya lah. Kalau kamu tak hantar buku tulis tu, saya pakai yang tu lah untuk buku tulis tu sebagai ganti. Tapi tak kisah lah, janji kamu buat mana-mana pun tak kisah. Jadi untuk kemahiran kamu lebih mahir, better buat dua kali lah. Maksudnya kamu buat dalam yang yang saya bagi Google Form tu, tik je, tak kira, tak salin soalan. Dan untuk dalam buku tulis tu kamu salinlah soalan tu. Salin soalan tak banyak pun, dalam 3 soalan je. Bukannya kita buat karangan sampai 100 lebih perkataan. Yang tu pun dalam beberapa perkataan je. Okey, jadi saya harap setakat itu saja untuk hari ini, kita dapat mengetahui apakah hubungan antara nisbah dan kadaran. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana dapat mengikuti video ini, dan kita akan jumpa lagi pada kelas akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.